Kita berkumpul pada malam ini di Dewan Seri Manja kerana kita terpanggil dan kita juga mahu turut serta dalam usaha bangun menentang segala bentuk penindasan, segala bentuk kezaliman. Saya datang pada malam ini membawa salam dari ayah saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga ibu saya, Datuk Seri Tuan Aizam Ismail. Ialah dalam kemelutnya melanda, dalam cabaran yang kami hadapi, tiba-tiba dengan penuh hinaan, keaiban yang mereka lontarkan, tiba-tiba dapat penghargaan, mungkin kecil daripada Kerajaan Pulau Pinang, tapi pada saya dapatlah memberi kami sedikit penenang hati. Memang di dunia ini kita tidak boleh mengambil kira atau mengambil serius sangat pangkat, harta benda, kekayaan. Pada akhirnya boleh diambil kembali begitu sahaja oleh Allah SWT. Tapi pada saya, yang paling penting adalah apabila kita menghadapi musibah, kita bangkit dan kita lawan. Kalau mereka ingat 10 tahun lalu, mereka nak ulangi cerita sama, fitnah sama dan kami takut. Mereka silap. Mereka silap besar. Memang dulu kami sebut kes Anwar Ibrahim ini bukan sahaja kes satu individu. Hari ini terbukti mereka menggunakan jentera kerajaan yang ada, daripada sistem perundangan, daripada sistem polis, pihak keselamatan kita yang hari ini berhempas pulas nak pastikan penceramah, nak pastikan orang ramai tak dapat berkumpul. Tapi kadar jenayah masih meningkat, kes ragut, kes rogol, semuanya seringkali berleluasa, terutama di lemah pantai. Kerana ini kita menyatakan rasa kecewa, dan kerana ini kita perlu bangun untuk memastikan untuk kali terakhir kita ambil tampuk kepimpinan daripada mereka yang jelas setelah 51 tahun gagal untuk membawa negara kita ini di peringkat yang sepatutnya. Saya sebenarnya memang berasa sedih kerana kalau dilihat setelah keputusan pilihan raya umum 8 Mac lalu, kita harapkan sikap lebih profesional daripada Kerajaan Barisan Nasional. Mandat yang begitu besar, mesej yang begitu jelas daripada rakyat. Kita harapkan keangkuhan itu dikurangkan. Malangnya, yang ada hanyalah sikap mereka yang bongkar dan sombong. Memang rakyat dah tunjuk sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka gunakan taktik kotor sebegini. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, saya tak maulah, bukanlah soal siapa yang jadi Perdana Menteri, sama Datuk Seri Anwar Ibrahim atau Ketua Pemangkan Datuk Seri Tuan Aizam Ismail. Persoalannya adalah bila rakyat dah memberi mesej jelas, mereka mahu kerajaan yang sedia ada untuk menerima mesej tersebut dan jangan bertindak untuk menipu rakyat terbanyak lagi. Cuba kita ingat, sebelum pilihan raya, timbalan Perdana Menteri kita kata harga minyak tidak akan dinaikkan. Tapi belum cukup 100 hari, apa yang mereka lakukan? Mereka naikkan harga minyak, mereka hapuskan subsidi, mereka kurangkan subsidi tanpa mengambil kira keperitan rakyat terbanyak. Dan mereka cuba mengalihkan pandangan kita dengan membawa sekali lagi isu liwat. Mereka cakap soal sumpah. Apa kami buat? Ayah memeriksa sendiri dengan bekas
Ketua Mufti Wilayah Persekutuan dan juga Mufti di Perak, bertanyakan apakah prosedur sebenarnya. Dan saya sedih kerana perasuah penjahat yang ada itu, mereka boleh melakukan apa sahaja. Kami juga yang terpaksa berhadapan dengan keaiban sedemikian. Dan kita ikut pergi ke Mahkamah Syariah, kita laporkan untuk pastikan hukum qazaf dijalankan. Kerana itu, bila dibawa soal fitnah ni, saya harap kita berdiri tegas. Kita jangan lupa isu pokok, isu yang melibatkan ekonomi kita, bagaimana negara kita sedang dipimpin oleh bukan sahaja Perdana Menteri yang lemah, tapi seluruh jemaah menteri yang tak boleh pakai. Tadi disebut bahawa ahli Parlimen Pakatan Rakyat mengambil tanggungjawab daripada mesej jelas semasa demonstrasi protes untuk pergi membawa usul undi tidak percaya bukan sahaja pada Perdana Menteri dan jemaah menteri. Rakyat juga perlu turut serta dalam usaha ini. Saya ucapkan tahniah kepada mereka yang telah pergi ke demonstrasi protes. Dan saya nak sebut pada malam ini, bila kita sebutkan, bila Dr. Hatta kata tentang perasaan rakyat, mereka yang hidup di bandar, mereka yang terpaksa berhadapan dengan keperitan harga barang yang semakin naik, dijawab oleh Barisan Nasional bahawa kita tak dapat pun 1 juta orang. Saya nak kata, kalau bukan 1 juta orang, 30, 40, 50 ribu tu apa? Orang Malaysia ke orang mana? Bukankah sudah jelas bahawa rakyat perlukan pembelaan? Ini penting, menunjukkan bagaimana Barisan Nasional terus-menerus dengan sikap mereka. Kerana itu, saya pinta kita pastikan kalau di internet itu sign petition online untuk menjatuhkan, memastikan Perdana Menteri meletakkan jawatan dan jemaah menteri. Saya sampai terkejut hari ini semasa melawat mangsa-mangsa kebakaran di Jalan Pantai Baru yang sudah ditempatkan di stadium hoki di Padang tersebut. Dengar dapat panggilan daripada adik, dia kata, Kak Izzah, lebih kurang 15 orang polis datang ke rumah. Saya tanya, nak tangkap saya ke tangkap ayah? Pasal saya pun buat ceramah umum juga 2 hari lepas. Sekarang ni kena fikir kan 2 kali. Tak tahu yang mana yang jadi target sasaran mereka. Dan rata-rata memang seperti yang Ibu Safidin sebut tadi, mereka memberi satu perintah mahkamah. Tak pernah dibuat di Malaysia ini. Inilah sejarah pertama kalinya perintah mahkamah memastikan individu bernama Anwar Ibrahim tak boleh jejak 5 km radius daripada pekarangan Parlimen. Tak boleh masuk. Dan juga disebut, lupa sebut tadi, penyokong keadilan tak boleh pergi ke Parlimen. Jadi saya harap siapa yang pergi esok jangan lupa cakap saya penyokong PAS ataupun DAP. Jangan cakap UMNO. Kerana pada saya, kalau rakyat masih lagi buta, tak faham bahawa kita akan berhadapan dengan krisis. Ini dah krisis dalam badan polis, krisis dalam badan mahkamah, tapi krisis ekonomi. 200 syarikat kecil dan sederhana akan gulung tikar. Berapa orang akan kehilangan pekerjaan? Lagi 2 bulan, lebih serius, lebih parah keadaannya. Apa yang Barisan Nasional mahu buat? Apakah rancangan mereka? Kerana itu kita mesti tekad. Inilah peluang yang kecil yang wujud untuk memastikan kita mengambil tampuk kekuasaan kerajaan pusat dan melakukan perubahan dan menurunkan harga minyak. Mereka nak sibuk bahawa kita boleh atau tidak. Janganlah. Yang penting bila rakyat beri kepercayaan, kita lakukan. Itu yang kita perlukan pada hadirin hadirat sekalian. Jadi saya harap dengan semangat yang ditunjukkan pada malam ini, kita mesti pastikan kita berikan sokongan. Ini tugas ahli Parlimen, ya, tapi ini juga tugas rakyat. Masa tidak banyak. Kerana itu hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, saya harap kalau umat Islam dan juga bukan umat Islam, tolonglah pohon doa bukan sahaja untuk kami sekeluarga, tetapi untuk negara kita. Saya terus terang, memang masa yang saya ada,
Saya suka untuk menghabiskan dengan bayi saya 9 bulan umurnya. Tapi saya sentiasa ingat, saya mahu turut serta dalam melakar masa depan. Dan dalam usaha itu memastikan, mewajibkan kita untuk berjuang, menabur bakti sebanyak mungkin untuk menjanjikan keadilan Malaysia yang lebih bermakna. Hadirin sekalian, terima kasih tidak terhingga daripada saya sendiri dan seluruh keluarga. Dan teruskan usaha kita. Semoga Allah SWT sentiasa memberkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.